Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Sekarang kita masuk ke dalam kajian beliau, video beliau yang kelima yang berjudul Ternyata Maulid Nabi Tidak Bid'ah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak akan bincang tentang dalil hujah maulid ni sebab saya telah pun membicarakannya, menerangkannya dalam video yang berasingan, bahkan dua video yang berasingan. Jadi video tersebut kedua-duanya ada saya beri di bahagian description, maka sila rujuk di sana ya. Description di mana? Exit video ini, tag pada tajuk akan keluar description, sila rujuk di sana ya. Jadi ini adalah kajian saya yang ke-20 ke atas kajian ke-5 Ustaz Mohsin Abu Ibrahim ya. Jadi kalau tak nak cerita maulid, nak cerita apa? Saya nak cerita supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih faham tentang manhaj salafi ataupun metodologi salafi. Sebab salafi ini bukan sekadar nama saja, tetapi ia adalah manhaj dalam beragama atau metodologi dalam beragama. Sedikit ulang kaji, salafi adalah mereka yang hidup pada zaman sekarang tetapi ingin mengikuti cara beragama, manhaj beragama generasi salafus soleh. Siapakah generasi salafus soleh itu? Salafus soleh adalah generasi tiga generasi terawal umat Islam, yang ini para sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah generasiku dan mereka yang mengikutinya ya. Jadi tiga generasi yang pertama. Mudah kira 3 kurun yang pertama. Okay, mudah kira the first 300 years, 300 tahun yang pertama. Maka salafi adalah saya, sahabat-sahabat saya, geng saya yang hidup pada zaman sekarang yang ingin mengikuti cara beragama generasi yang terawal itu. Juga disebut sebagai generasi salafus soleh, salaf yang awal, mereka yang soleh dari kalangan generasi salafus soleh. Okey, sedikit ulang kaji ya. Kenapa saya nak tekan tentang perkara ini? Sebab bagi mereka yang bermanhaj salafi, apabila merujuk kepada nukilan-nukilan pandangan-pandangan para ulama, mereka mengutamakan, mereka memberi prioriti kepada para imam, para ilmuwan dari kalangan generasi salaf. Bukannya membuang, bukannya delete, bukannya bakar. Okay? Kitab-kitab para ulama yang selepas 300 tahun hijrah, tetapi memberi prioriti. Memberi prioriti sehingga seandainya berlaku perbezaan antara pandangan, amalan generasi salaf dan yang kemudian kita sebut khalaf, maka kami salafi akan mengikuti dan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh generasi salaf. Baik, perkara ini sekalian ulang kaji ya. Dalam video-video sebelum ini pun ada saya tekankan. Kenapa saya nak ulang kaji? Sebab Ustaz Mohsin, beliau mendakwa dirinya seorang salafi yang ingin memberi nasihat kepada umat Islam secara umumnya, khasnya kepada golongan salafi. Janganlah dok bid'ah-bid'ahkan, jangan dok sesat-sesatkan. Sebab para ulama pun ada pandangan mereka dalam hal ini. Ia adalah perkara khilafiyah, ijtihadiyah, muktabarah, maka janganlah disesat-sesatkan, janganlah dibid'ah-bid'ahkan. Ya. Jadi untuk video beliau yang kelima ini, beliau menukil pandangan daripada beberapa orang ulama bagi menegaskan bahawa sambutan Maulid Nabi ini bukan bid'ah. Saya pun wow, suka nak tahu pandangan para ulama salaf. Tapi bila saya tonton video beliau, beliau mengemukakan pandangan daripada mereka yang selepas generasi salaf. Sebagai contoh, yang pertama beliau kemukakan ialah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal dunia tahun 852 Hijrah. Kemudian beliau mengemukakan pandangan Imam As-Sayuti yang meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Kemudian Imam Abu Syamah yang meninggal dunia tahun 665 Hijrah. Dah 3 orang ni, mana tokoh salafinya?
mana tokoh daripada generasi salaf ni yang wafat tahun 200 ke wafat tahun 150 hijrah ke wafat tahun 250 hijrah ke mana ni? Ketiga, yang keempat, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 hijrah. Kemudian Imam As-Sakhawi wafat tahun 902 hijrah. Dan terakhir Imam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 hijrah. Seorang pun tak ada yang salafi. Maaf, seorang pun tak ada daripada generasi salafus soleh. Salafi macam mana ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar orang dakwa dirinya salafi, hati-hati sebab not every Tom, Dick and Harry can claim himself or herself is a salafi. Okay? Dia ada metodologinya, dia ada manhajnya. Dan antara manhajnya, antara metodologinya ialah memberi prioriti, memberi keutamaan kepada amalan generasi salaf. Kalau nak nukil pandangan, dinukil daripada para imam generasi salafus soleh. Imam-imam yang dinukil ni, ya, kami menghormatinya, kami merujuknya, tetapi mereka bukan dari kalangan generasi salafus soleh. Agaknya, Ustaz Mohsin pun tahu perkara ni. Sebab tu, beliau beberapa kali dalam video itu menyebut, video tu pun saya ada bagi di bahagian description ya, sila tonton video asal tu. Video itu pun saya ada bagi di bahagian description. Beliau sendiri menyebut para ulama ni sebagai para ulama ahli sunnah wal jamaah salafi. Mana satu ni? Sejak bila Ibnu Hajar Asqalani dikenali sebagai ulama salafi? Sejak bila Imam As-Sayuti, Imam Abu Syamah, Ibnu Hajar Al-Haytami dikenali sebagai ulama salafi? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong saya ke? Mungkin saya terlepas pandang. Tuan-tuan dan puan-puan buat homework sikit untuk saya. Kemudian tolong bagi feedback di ruangan komen. Sejak bila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ulama yang dikemukakan, yang dinakal perkataan mereka oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim ini dikenali sebagai ulama ataupun para imam salafi. Setahu saya tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, tolong buat kajian, tolong buat homework untuk saya. Kalau ada bagus, kalau tak ada, itulah saya kata Ustaz Mohsin ni pun tahu yang mereka ini bukan daripada kalangan salafi. Tetapi dia sendiri menobatkan gelaran itu ya. Dia sendiri-sendiri yang menobatkan gelaran itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tak mengapa. Tak mengapa sebab apabila Ustaz Mohsin membaca nukilan daripada para ulama itu, di dalamnya sendiri ada hujah bagi kami yang salafi. Di dalam nukilan-nukilan tersebut ada hujah bagi kami ya. Apa dia? Baik. Apabila di minit yang ke-8, apabila beliau menukil pandangan kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa ya kata-kata Imam Ibnu Hajar? Saya nukil daripada terjemahan beliau sendiri. Saya quote, saya telah tulis di sini. Yang ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan berkata dalam Al-Hawi Al-Fatawi, Al-Hawi Lil-Fatawi. Al-Hawi Lil-Fatawi adalah kitab yang dikarang oleh Imam As-Sayuti yang wafat tahun 911 Hijrah. Di dalamnya Imam As-Sayuti menukil kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi nak sebut rujukan kenalah tepat. Maka Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi Lil-Fatawi. Kalau edisi Maktabah Syamilah, sila rujuk jilid 1 muka surat 229. Jilid 1 muka surat 229 ya. Beliau berkata, dan ini terjemahan Ustaz Mohsin sendiri, asal dari amalan Maulid Nabi itu bid'ah. Tidak dinukilkan dari seorang pun dari salafus soleh di 3 kurun pertama. Saya ulang ya. Asal dari amalan Maulid Nabi itu bid'ah. Tidak dinukil dari seorang pun. Nak kata minoriti pun tidak, seorang pun dari salafus soleh di 3 kurun pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hujah bagi kami. Inilah kami salafi. Kami salafi yang mengikuti amalan, yang mengikuti perbuatan, yang mengikuti keyakinan generasi salaf. Dan mereka tidak mengamalkan sambutan Maulid Nabi ini. Bukan sekadar minoriti ke majoriti ke, tak, seorang pun tak ada.
Dan ia, nukilan ini menjadi hujah bagi kami. Ia menjadi hujah bagi kami. Ia menjadi hujah bagi kami. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa sambutan Maulid ini bukan daripada kalangan generasi salaf. Sebab seandainya ia baik, lau kana khairan la sabaquna ilahi. Seandainya ia baik, nescaya mereka mendahului kita dalam mengamalkannya. Okey? Kemudian pada minit yang ke-16, Ustaz Mohsin menukil pula daripada kata-kata Imam As-Sakhawi. Okay, Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mardiyah fima suila As-Sakhawi anhu minal ahadis an-nabawiyah. Ini kitab yang asal. Yang disebut oleh Ustaz Mohsin tu rujukan sekunder. Kita nak ni kita rujuklah yang primary, yang asalnya tu ya. Edisi Maktabah Syamilah jilid 3 muka surat 116 soalan nombor 316. Di mana di situ Imam As-Sakhawi berkata, saya nukil terjemahan. Ya, terjemahan Ustaz Mohsin sendiri. Amalan Maulid Nabi yang mulia tidak pernah dinukil. Tidak pernah ada dinukilkan dari seorang pun salafus soleh di 3 generasi yang mulia. This is the point. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jadi salafi, kalau betul Ustaz Mohsin ni seorang salafi, ini hujahnya. Yang dia pergi nukil pandangan-pandangan ulama' terkemudian tu kenapa? Nak nukil silakan, tapi jangan sebut diri anda salafi. Dan sekarang anda faham kenapa saya dan geng salafi ni, kami tidak sambut sambutan Maulid Nabi. Sebab generasi salaf tidak menyambutnya. Walau seorang jua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekali lagi saya nak ulangi, kami salafi zaman sekarang ini ialah kami ingin mengikuti manhaj beragama, amalan, keyakinan, akidah generasi salafus soleh. Generasi 3 kurun yang pertama. Memandangkan mereka tidak seorang pun menjambut Maulid Nabi, maka kami pun tidak menyambutnya. Okey? Bahkan, sekarang timbul soalan pula. Okeylah, tak nak sambut, suka. Okey lah, up to you lah, option lah kan. Optional lah, tak up to you. Tapi, tak payahlah membida'ahkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, jika mereka yang hendak menyambut Maulid, boleh berkata ia baik, ia bagus, ia mendatangkan pahala, ia bid'ah yang hasanah apakah. Kenapa pula pihak yang tidak bersetuju tak boleh kata ia bid'ah yang dolalah? Why is it is only one way? Kenapa berat sebelah? Kenapa satu pihak boleh kata ia okey, satu pihak tak boleh kata okey? Pihak yang kata okey ada dalil dan hujah. Pihak yang kata tak okey ada dalil hujah juga. Kami pun ada dalil dan hujah. Hujah kami bukan sekadar generasi salaf tidak mengamalkannya. Tetapi ada dalam video yang saya bagi description yang saya sebut di awal tadi ya. Jadi ada dalil, ada hujah juga. So why is it that kenapa mereka yang nak sambut boleh kata ini baik, ini bagus. Kami yang tak nak sambut tak boleh kata ini bid'ah yang menyesatkan. Tak ayuh kita tinggalkannya. Kenapa tak boleh? Kenapa berat sebelah? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sambung sedikit lagi. Kemudian pada minit yang ke-14, okey, Ustaz Mohsin menukil kata-kata Imam Abu Syamah bahawa sambutan Maulid ini adalah bid'ah yang terbaik. Adalah contoh bid'ah yang terbaik. Ya, itu betul. Memang ada dalam kitab Abu Syamah tersebut. Dan setelah menukil kata-kata Imam Abu Syamah, Ustaz Mohsin berkata, jangan terburu-buru. Jangan buru-buru kata Abu Syamah keliru, tergelincir. Jangan gegabah. Beliau menasihati geng salafi lah ni. Saya dan geng. Jangan kata Imam Abu Syamah ni. Beliau ini ulama' besar. Sangat mengerti hadis dibanding kita semua. Dibanding ustaz-ustaz kita. Bahkan dibanding ulama' zaman ini. Kan kalau ada ulama' zaman ini, di manalah mereka jika nak dibanding dengan Imam Abu Syamah kan? Tentu ulama'-ulama' tadi, yang ini Imam Abu Syamah dan juga yang lain-lain, Ibn Hajar Asqalani, Imam As-Sayuti, Imam As-Sakhawi yang dinukil oleh Ustaz Mohsin tadi, tentu ulama'-ulama' tadi lebih berilmu dan lebih mengerti. Mereka mengatakan Maulid Nabi bid'ah yang baik. Berpahala orang buat Maulid Nabi. Kata siapa? Kata ulama' salafi. Sekali lagi ya.
Dia kata ulama yang 6 tadi tu sebagai salafi. Ulama Ahlus Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya betul tu. Siapalah kita? Siapalah saya? Siapalah ustaz-ustaz salafi di Malaysia ni? Siapalah ustaz-ustaz salafi di Indonesia, di Saudi, di Jordan ke, di Mesir ke, di manakah? Siapalah kita ni nak mengatakan bahawa Imam Abu Syamah ni salah. Imam Abu Syamah ni terkeliru. Who are we to say that? Sudah tentulah kita tak layak. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa bahawa di kalangan generasi salafus soleh pun ada para imamnya. Lalu apabila Ustaz Mohsin berkata begitu, saya bertanya, bukan saja Ustaz Mohsin ya, ustaz-ustaz lain pun yang pro kepada bid'ah, yang pro pada maulid, mereka pun lazim berhujah juga. Apakah kamu nak kata Imam Abu Syamah ni tak pandai? Apakah kamu nak kata imam-imam yang kata maulid Nabi ni bid'ah hasanah, mereka ni tak pandai? Lalu kita jawab balik. Jawab apa? Kita kata, apakah para imam salafus soleh tidak mengerti hadis? Apakah para imam generasi salafus soleh tidak berilmu? Apakah para sahabat, tabi'in, tabi'in tidak mengerti amal-amal yang dapat menghasilkan pahala kepada orang yang mengamalkannya? Apakah umat Islam 3 generasi pertama tu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairu ummati, sebaik-baik umatku, mereka ini tidak tahu bahawa melarikan hari kelahiran tokoh agama, baik Nabi atau selainnya, sebenarnya adalah amalan agama lain. Amalan kaum agama lain. Daripada agama Kristian mahupun lain-lain. Mereka meraihkan hari kelahiran Nabi mereka. Mereka meraihkan hari kelahiran tokoh-tokoh agama mereka, wali-wali mereka. Dan mereka juga meraihkan hari-hari kematian tokoh-tokoh mereka. Sebab tu di Malaysia pun sekarang ni sudah ada hari Hol. Hari Hol di mana kelompok ke kaum ke itu ke, mereka mengingati hari kematian tokoh mereka tersendiri. Bukan sekadar ada hari maulid, tapi juga ada hari Hol ya. Apakah 3 generasi yang pertama ni tak tahu bahawa benda ini sebenarnya adalah ikutan daripada agama lain, dan kita dilarang daripada mengikuti ciri-ciri agama kaum yang lain? Apakah umat Islam 3 kurun yang mulia itu, yang disebut oleh Imam As-Sakhawi sebagai mulia itu, apakah mereka tidak tahu bahawa Nabi sendiri SAW telah berpesan, kalau kita nak menzahirkan rasa kegembiraan, rasa kesyukuran dengan kelahiran baginda, maka caranya ialah berpuasa setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin sekadar yang mampu, sebab ia puasa sunat. Dalam hadis Sahih Muslim, apabila Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Isnin, baginda jawab apa? Ia adalah hari aku dilahirkan, dan ia adalah hari wahyu pertama diturun, ataupun ialah hari aku diutuskan. Dan baginda berpuasa pada hari Isnin. Jadi kami salafi dan semua yang mencintai Rasulullah SAW dan ingin menzahirkan, ingin membuktikan cinta tersebut dengan cara yang benar, maka saya dan kami berusaha untuk berpuasa pada hari Isnin. Bukan sekali setahun, tapi setiap Isnin sekadar yang mampu, sebab ia adalah puasa sunat. Tuan-tuan dan puan, ada perbezaan besar di sini. Sebab puasa ialah kita tak makan, tak minum dan tidak membuat apa-apa perayaan. Berbeza dengan sambutan Maulid Nabi. Meraihkan Maulid Nabi, ia ada perayaan, ia ada makan-makan di situ. Ada makan minum di situ. Sangat berbeza, sangat kontra antara apa yang Nabi SAW sunnahkan sempena kelahiran baginda dengan apa yang biasa dilakukan oleh mereka yang ingin menyelesihi baginda dalam perkara maulid ni ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah generasi yang awal ini mereka tidak tahu perkara ni? Mereka tahu dan mereka menyambut, mereka menzahirkan kegembiraan terhadap kelahiran Rasulullah SAW dengan berpuasa pada setiap hari Isnin. Bukannya sekali setahun, bukan menyambutnya sekali setahun pada tarikh yang dianggap kelahiran, tarikh lahir Rasulullah SAW. Kenapa saya kata demikian? Tuan-tuan dan puan-puan, tarikh 12 Rabiul Awal itu salah satu tarikh daripada beberapa tarikh. Bahkan para ahli falak, para ahli tarikh apabila mereka menyemak, mengira, ada yang berkata sebenarnya 8 ataupun 9 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Di kalangan generasi salaf pun ada ahli tarikhnya, ahli sejarah, ada ahli falaknya. Mereka sendiri mengira dan mereka tahu 12 hari bulan tu bukannya betul. Dan mereka sendiri sebenarnya ragu-ragu. Tetapi tak ada tarikh atau hari tertentu yang secara spesifiknya. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak, adalah satu ikutan kita kepada budaya orang-orang Nasrani di mana mereka meraihkan hari kelahiran pada 25 Disember. Padahal tarikh 25 Disember itu sendiri, jika kita kaji tulisan-tulisan para sarjana agama Nasrani, kita mengkaji tulisan-tulisan mereka, mereka sendiri berkata tidak ada bukti bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember. Their own scholars say there is no absolute proof that Jesus was born on the 25th December. Mereka pun main tembak aja sambut. Dan kita pun ikut mereka, main tembak saja sanggup. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW yang bermaksud kamu akan mengikuti umat-umat sebelum kamu. Sehingga jika mereka masuk dalam lubang biawak, kamu pun akan masuk sama juga. Maknanya dia orang buat kerja bodoh, kamu pun buat kerja bodoh. Tak baik sebut itu. Mereka buat kerja tak elok, kau pun buat kerja tak elok juga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Yahudi dan Nasrani ke? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, nak tanya siapakah kita untuk kontradik dengan Imam Abu Syamah ataupun imam-imam lain, kita tanya balik. Siapakah kalian untuk kontradik? Siapakah kalian untuk menyelisihi para imam generasi salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh generasi salafus soleh? Who are you to contradict them? Memang kami tak boleh nak kontradik. Memang para ustaz kami, memang para ulama sekarang tak boleh. Tapi siapakah anda? Ulama-ulama yang anda pilih nama-nama itu, siapakah mereka untuk berselisih dengan para imam, para ulama, para sahabat di zaman salafus soleh. Sebab tu saya kata tadi pada awal, salafi kami ini mengutamakan, memprioritikan generasi salaf. Dan sebagaimana yang telah kita baca tadi, tidak dinukil walaupun seorang daripada mereka bahawa mereka melakukannya, ya. Jadi kita pun tidak melakukannya. Dan mereka juga adalah ahli-ahli ilmu yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sebaik-baik umat, sebab itulah kami mengikuti mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hujah-hujah Imam Abu Syamah, saya menghormatinya rahimahullah, okey, telah saya sendiri jawab dan jelaskan di mana kelemahannya dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Telah saya jelaskan di mana kelemahannya, sila rujuk di sana. Okey, saya akan bagi link di bahagian description. Boleh muat turun secara percuma edisi PDF atau boleh beli edisi bercetak di Shopee, ya. Ada satu bab khas di situ. Setelah menukil kata-kata Imam Abu Syamah, saya menjawabnya dan saya menjelaskan bahawa ia bukanlah sesuatu yang betul, tapi subjektif kan? Subjektif kan? Tuan-tuan dan puan-puan baca dan kaji sendiri, ya. Baik. Sekarang telah jelas, telah jelas kedudukan kami salafi, telah jelas bahawa generasi salafus soleh tidak menyambut Maulid Nabi. Kalau macam tu, macam mana dengan kata-kata para imam yang dinukil tadi? Macam mana dengan kata-kata Al-Hafiz, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Nak diabaikan saja ke? Macam mana dengan kita kata-kata Imam As-Sayuti? Nanti jom dalam video seterusnya, jom kita semak. Jom kita kaji secara teliti. Sebab kata-kata tersebut memang biasa dikemukakan. Kalau kita Google pandangan para ulama tentang Maulid Nabi, mesti keluar punya. Ibn Hajar Asqalani dengan Imam As-Sayuti mesti keluar punya. Tapi ayo kita semak kata-kata mereka secara mendalam, ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.